kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pergi neraka. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pergi neraka. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pergi neraka. Ustaz syarah sikit lah pasal masuk pergi neraka ni. Tak kata aku nak kata apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya berada di depan IPD Kota Star. Saya baru saja berada di dalam telah membuat satu laporan kepada satu berita video yang telah viral dalam masyarakat kita bermula daripada semalam. Dan punca asal video itu adalah daripada pemuda PAS SEK. Dan laporan yang saya buat tadi adalah terhadap Ketua Pemuda PAS SEK yang telah mengeluarkan kata-kata dalam satu ceramah. Dan keratan daripada video itulah yang akhirnya tular ke seluruh negara. Dan di antara kata-kata yang sangat menyinggung perasaan seluruh umat Islam adalah beliau mengatakan pada pilihan raya kali ni, hak yang balik ngundi ni, yang nak balik ni, semua kena undi Perikatan Nasional. Kalau tak undi Perikatan Nasional ataupun kepada siapa-siapa yang mengundi Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, masuk neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya kira ini satu lagi bentuk pemikiran, jalur pemikiran bahawa mereka saja yang bersih, mereka saja yang suci, mereka saja yang tidak berdosa, mereka saja yang boleh membuat sesuatu. Kalau orang lain buat, ada hukuman-hukuman tertentu. Dan dalam konteks berbeza pendapat memilih parti politik ini, beliau telah meletakkan siapa-siapa yang memilih selain daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tu dia lah, sebab PAS ada dalam tu. Tapi tak guna lambang PAS dah. Lambang PAS bulan tu dah jadi kosong, tak guna lah. Dia menggunakan lambang Perikatan Nasional. Siapa-siapa yang tak mengundi Perikatan Nasional, mengundi Barisan Nasional, mengundi Pakatan Harapan, akan masuk neraka. Tuan-tuan, inilah bentuk doktrin, inilah bentuk pemikiran, inilah bentuk bagaimana mereka berfikir terhadap orang lain. Dan kalau kita turuti apa yang berlaku ini, yang sebenarnya ianya bukan secara tidak sengaja, ianya bukan secara isolated, ianya bukan secara terpencil, ianya bermula daripada atasan lagi. Malah kalau kita melihat beberapa kenyataan, beberapa ucapan daripada Presiden PAS sendiri, beliau menyebut bahawa siapa yang mengundi Pakatan Harapan ni adalah mereka-mereka yang tidak ada iman. Tuan-tuan, ini ucapan Presiden PAS. Dan kalau kita ingat, ini bukan perkara baru. Sejak tahun 80-an lagi, kita masih ingat apa yang disebut sebagai Amanat Haji Hadi, yang mempunyai jalur pemikiran yang sama, yang pemikirannya adalah senang untuk menghukum orang, senang untuk mentakfir orang, senang untuk meletakkan orang itu sebagai kesalahan. Dan dalam konteks hari ini, tuan-tuan, dalam konteks pilihan raya hari ini, menjadikan kempen pilihan raya ini sebagai tempat untuk mereka melemparkan fitnah, melemparkan takfiri tadi, pemikiran huluk tadi kepada mereka-mereka yang tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Dan kita juga tuan-tuan, dalam masa 2-3 hari ini juga, selain daripada pemikiran takfiri, juga mereka mempunyai satu pemikiran yang senang buat fitnah pada orang lain. Tuan-tuan, ada satu calon di Perak yang telah 9 kali kalah saman, tetapi orang yang sama dalam masa sehari dua ni, tuan-tuan, membuat fitnah yang sangat besar terhadap pemimpin utama, terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Dia kata apa? Dia kata pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, pemimpin utama Pakatan Harapan ini membawa pemikiran LGBT. Tuan-tuan, senang. Sangat senang menuduh orang. Sangat senang menuduh perkara yang sebesar ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita melihat perkara yang sama, tuan-tuan, Presiden PAS juga beberapa tahun yang lepas telah membuat fitnah yang sama terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana apabila mungkin beliau terbaca di dalam mana-mana artikel menyebut bahawa Anwar Ibrahim adalah seorang yang mempunyai pemikiran free thinker, ataupun pemikiran apa yang dia sebut, pemikiran liberal, pemikiran pemikiran yang tidak membawa Islam ini. Tetapi apabila dibaca artikel, rupanya Anwar Ibrahim itu adalah seorang warga Kanada. Orang warga Kanada. Kurang daripada itu, beliau telah menulis surat dalam bahasa Arab kepada Persatuan Ulama Dunia, menyatakan bahawa menuduh lagi sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah membawa pemikiran Freemason, pemimpin Freemason. Jadi tuan-tuan, series of fitnah ini merupakan bukan perkara terpencil, tetapi merupakan sebahagian daripada bagaimana cara mereka berfikir. Jadi sebab tu tuan-tuan, cara berfikir begini tidak boleh dibawa ke dalam masyarakat. Cara pemikiran ini tidak boleh membenarkan untuk sesiapa juga di kalangan mereka menang dalam pilihan raya dan mereka dilantik menjadi pemimpin. Sebab pemikiran inilah yang akan dibawa untuk memimpin negara ini. Bagaimana tuan-tuan, negara kita yang berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, apabila mereka menilai perbezaan itu sebagai bukan sesuatu yang sunnah, menilai perbezaan itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi menilai perbezaan itu sesama sendiri ni, sesama umat Islam ni. Kalau sesama umat Islam pun begitu hukumannya, sudah tentu di kalangan mereka-mereka yang tidak beragama Islam lagi, saya rasa mereka, pemikirannya, kalau orang Islam pun tuduh macam tu, orang tak Islam lagi lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka bermain lagi dengan sentimen bangsa, sentimen agama, sentimen bangsa. Padahal tuan-tuan, kita rasa cukuplah sentimen bangsa dan agama ini, kerana dia tidak akan membawa kemajuan apa-apa ke dalam negara kita. Tuan-tuan, di dalam gabungan masing-masing, Barisan Nasional ada MCA, Barisan Nasional ada MIC. Kalau kita nak bermain dengan sentimen bangsa ini, di dalam Perikatan Nasional ada gerakan, di dalam Pakatan Harapan ada DAP. Tidak ada bezanya. Mereka ini berlainan bangsa, berlainan budaya. Mereka ini daripada orang Cina, orang India. Tetapi kita telah menerima hakikat bahawa mereka adalah rakyat negara ini, dan kita tidak melihat perbezaan ini sebagai suatu ancaman kepada pembinaan, pembentukan negara kita. Tapi pada mereka, hak kita ni tak boleh, hak kita ni salah. Tapi mereka lebih teruk daripada kita. Kalau gerakan tu apa yang dia tak kata kepada Islam, contohnya, kita bukan nak bermain isu tu, tapi kita nak tunjuk bahawa ini sesuatu yang tidak kena. Tuan-tuan, saya buat report tadi terhadap Ketua Pemuda Pasir untuk satu pihak polis terus menyiasat, walaupun beliau telah menarik, bukan menarik, beliau telah meminta maaf tanpa menarik. Saya lihat ucapan maaf beliau, saya kira senang. Kita tuduh, kita kata ke orang, kita takfirkan orang, kita nerakakan orang. Lepas tu bila orang viral apa keburukan kita itu, tuduhan kita itu, kita minta maaf. Adakah sesimpel itu? Adakah sesenang itu? Tuan-tuan, rakyat majoriti dalam negara ini yang beragama Islam. Tadi semasa saya buat report pun, polis hiling kepala. Hiling kepala. Dia kata jenis ni ke nak memerintah negara kita? Pemikiran ini kah nak memerintah negara kita? Jadi kita nak supaya pihak polis terus menyiasat, kerana ini ia akan membawa ancaman. Doktrin ini, pemikiran hulu ini, pemikiran takfiri ini akan membawa ancaman kepada pembinaan dalam negara kita. Dan dia juga pada masa yang sama menimbulkan keresahan sebahagian besar daripada orang ramai yang beragama Islam ni.
menimbulkan rasa celaru, rasa susah hati, rasa keresahan. Pasal apa? Pasal depa apabila ini tuduhan rasa serba salah nak mengundi nanti. Nak mengundi ni rasa serba salah. Sebab apa? Sebab apabila dikaitkan dengan agama, dikait dengan syurga neraka, sudah tentu saya rasa orang Islam akan sedikit sebanyak akan terjejas pemikiran mereka apabila perkara ini disebutkan. Jadi kita nak supaya pihak polis menyiasat sepenuhnya dan mengambil tindakan sepenuhnya, walaupun beliau telah meminta maaf tetapi dia tidak menarik apa-apa kenyataan dia. Yang kedua, pada masa yang sama juga kita minta jabatan yang terlibat, Jabatan Agama Islam, yang selepas ini saya akan teruskan report ini kepada Jabatan Agama Islam untuk mengawal, untuk melihat pemikiran yang sebegini. Dan bukan dia sahaja, malah golongan mereka yang mempunyai pandangan pemikiran hulu takfiri ini supaya dibendung. Pada masa yang sama, insya-Allah saya juga akan membuat report di Pejabat Mufti untuk memastikan bahawa negara kita ini mempunyai umat Islam yang berfikiran, yang mempunyai fikiran untuk memastikan bahawa Islam yang dibawa itu adalah Islam sebagaimana yang Nabi bawa. Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam yang memberi rahmat kepada semua orang, Islam yang menerima kepelbagaian, Islam yang tidak menghukum, Islam yang menyampaikan dakwah kepada orang ramai. Jadi itulah tujuan report saya pada hari ini, dan saya harap pihak-pihak yang berwajib akan segera mengambil tindakan untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berulang, dan kita memberi amaran kepada sesiapa juga yang mempunyai pemikiran yang sama. Kalau beliau mempunyai tindakan yang sama, maka kita akan teruskan apa juga bentuk yang boleh kita buat dari segi perundangan. Yang terbaru, PAS sudah cakap kalau orang Melayu undi PH ataupun undi BN nanti masuk neraka. Saya dan peguam-peguam saya akan tengok ucapan PAS itu yang kata kalau undi BN dan PH masuk neraka. Dalam beberapa hari lagi saya akan buat laporan polis dan laporan SPR terhadap PAS. Yang berucap yang PAS, Ketua Pemuda PASIK tu, you siapkan lawyer you cepat-cepat. Saya akan buat laporan polis sebagai pengajaran kepada PAS. Lain kali nak masuk pilihan raya, cakap dengan pengundi macam mana kita nak bantu pengundi. Beritahu dengan pengundi.